Okay, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita, kupasan kita dan bedah buku kita dalam kitab Al-Muntalaq tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung lagi satu lagi bab dalam buku Al-Muntalaq tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Sepintas lalu apa yang telah kita bincangkan dalam episod-episod ataupun bab-bab yang sebelumnya, kita telah pun cover muqaddimah buku ini, Ijlis Bina Nu'min Sa'ah. Kemudian bab-bab yang seterusnya, bab yang pertama kita menolak al-hawa, bab yang kedua hanya gerhana bukan terbenamnya matahari, bab yang ketiga golongan baik yang dibinasakan, bab yang keempat kewajipan dakwah ke jalan Allah, bab yang kelima ahli ibadah yang bermain-main, bab yang keenam pelukan cendekiawan, bab yang ketujuh jihad dengan hujjah, bab yang ke-8 asas fiqh amal jama'i menurut salafus salih, bab yang ke-9 fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru, bab yang ke-10 keselarasan dan kesyumulan, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung kepada bab yang ke-11 iaitu panji kebaikan, insya-Allah. Sekiranya ada yang tengok recording ni dan terlepas recording yang sebelumnya, insya-Allah boleh tengok dalam playlist Muntalaq, insya-Allah. Okey, kita terus sambung kepada bab yang ke-11 ni, insya-Allah. Dan seperti biasa kita akan guna approach bedah buku lah. So pergi perenggan by perenggan, insya-Allah. Disambung oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Pekung jahiliyah telah terbongkar. Keburukan dan kepincangannya telah diketahui oleh manusia, menyebabkan manusia sangat benci dan jemu kepadanya. Kini tibalah giliran perpindahan dunia dan kepimpinan jahiliyah kepada kepimpinan Islam. Okey, so seperti biasa bab-bab dalam buku ni dia terus sambung daripada bab yang sebelumnya. Maksudnya di mana bab yang sebelumnya tu habis, terus disambung kepada bab yang baru. Dia tidak ada macam, maknanya tulisan dia tu seolahnya bab tu hanya pemisah dan dia tak mula balik bab tu. Dengan begitu simple, ini translation yang available lah. So perkataan tu mungkin tak ada perkataan lain yang nak digunakan dalam bahasa Melayu. So digunakan begitulah. Dengan begitu simple, Said Qutb mengungkapkan apa yang dilihatnya. Beliau memperkatakan satu perkara yang besar dan agung, suatu peralihan besar, tetapi sememangnya satu hakikat. Maknanya tak dapat dinafikan lagi lah. Oleh itu, diungkapkan dengan ungkapan yang simple. Begitulah sifat sesuatu hakikat. Bila-bila pun sesuatu yang menjadi satu hakikat tak perlu diperbungakan bahasanya, tak perlu penjelasan panjang lebar, dan tak perlu warna-warni atau dekorasi lagi. So seperti mana kita sebut tentang benda-benda yang hakikat yang memang kita boleh lihat dengan mata kita sendiri, menyatakan fact, menyatakan satu hakikat tu straightforward je lah, tak perlu nak berbunga-bungan. So dalam perspektif Said Qutb, dan ia dipersetujui oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid ni, peralihan tu pun satu hakikat walaupun rasanya tak semua orang nampak begitu mungkin, tapi bagi mereka ianya begitu jelas sehingga tak perlu nak kata apa nak bunga-bungakan lagi bahasa. Memang hakikatnya berlaku benda tu. Itulah hakikat yang sedang dialami oleh barat. Kekosongan jiwa, kerosakan seks, dasar perkauman dan kezaliman penjajah barat bukan sahaja dikira sebagai kebankrapan, malah ianya adalah pekung besar bagi tamadun mereka. Okay. Hakikat ini tergambar dalam kerosakan masyarakat komunis. So kalau kita put in perspektif apa yang datang ke Mesir, influence besar yang datang ke Mesir, dia pertemuan antara dua itulah. Satunya daripada barat dan satunya daripada komunis punya fahaman. Kalaupun ianya hanya pelampauan dan penindasan ke atas kebebasan hak asasi, itu pun sudah cukup menjadi keaiban yang besar. Sebaliknya, hakikat itu mempamerkan keadilan, toleransi dan ketenteraman Islam yang ditawarkan kepada setiap hati yang menderita dan merana lantaran tekanan kebendaan. Renungan sepintas lalu itu
jelas menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam telah jemu dan bosan dengan apa yang ditiru dari fahaman dan sistem materialisme barat dan apa yang mereka taklid dari kepuasan dan cara brutal blok komunisme. Hati dan pemikiran mereka sekarang sudah cukup bersedia untuk kembali kepada Islam buat kali kedua. Okay. So kalau kita tahu background Mesir, dan sebenarnya bukan Mesir saja sebenarnya, satu ketika dulu dua pertembungan yang besar lah kan, yang dialami oleh mana-mana negara Islam yang terjajah ataupun mana-mana negara yang membangun, hakikatnya influence dari barat dan dari komunisme punya blok tu begitu real lah. Mungkin sekarang kita tak nampak sangat lah fahaman komunisme ni datang dan pertemuan tu berlaku di 6 negara. Tetapi kalau kita tengok pra-merdeka, mungkin kita boleh appreciate juga lah kot kan. Dan hatta kalau kita mengkaji sejarah tanah air kita pun, memang tak dapat dinafikan influence daripada komunisme punya blok tu lah. Dan kalau kita dengar nama-nama macam Syamsul Fakih dan sebagainya, macam mana, kenapa ada ustaz dan ustazah pun yang bersama dengan blok, ataupun yang kalau dalam kacamata sekarang kita akan nampak blok komunisme. So ada sejarah yang panjang pertemuan itu berlaku sebenarnya. Mungkin generasi kita kurang appreciate lah benda ni kan. Tetapi untuk tiba ke tempat aman tersebut, okay, so background yang digambarkan ialah hakikat perubahan daripada be it influence komunisme kepada ataupun influence barat kepada nak kembali kepada Islam dalam masyarakat Mesir dan mungkin masyarakat kita juga ketika itu itu obvious kan, mereka dah muak dah dengan apa yang dibawa oleh barat dengan komunisme. Cumanya tak semudah itu pula nak kembali kepada Islam tu kan, yang akan diceritakan kat sini kan. Untuk tiba ke tempat yang aman tersebut kepada influence Islam tu, ia terpaksa melintasi padang pasir yang luas. Untuk melintasinya pula perlu pula ada pemandu jalan dan pemimpin yang berpengalaman dan mahir dengan selok-belok perjalanan di gurun yang luas, mampu mengesan perjalanan, berpandangan jauh dan tepat serta bijak menentukan arah berpandukan bintang-bintang di langit. Okay. So of course approach buku ni macam dia poetik lah. Tetapi dia sebenarnya kalau kita faham gambaran tu, kita faham apa yang dia maksudkan. Maksudnya even though orang dah muak dengan apa yang berlaku sekarang, hatta kalau kita nak contemplate dalam konteks tidak sama lah sebenarnya, tapi dalam konteks pergolakan yang berlaku dalam negara kita sekarang kerana orang dah muak dengan apa yang berlaku ni. Tengok tanpa disebut spesifik, faham juga apa yang berlaku dengan menyebabkan pertukaran-pertukaran yang berlaku secara besar. Tetapi nak ke mana sebenarnya kan, yang apa yang diharapkan tu macam walaupun orang dah muak dengan apa yang berlaku dan yang sebelum ni berlaku, tapi rupanya tak semudah itu untuk pergi kepada yang ideal yang kita nak tu. So tu cabaran yang sentiasa melanda lah kan. Sama juga ketika tu walaupun orang dah muak dengan apa yang dibawa oleh barat, even yang komunis bawa, dan baik kita kembali kepada Islam ataupun apa yang kita nak tu, tapi rupanya nak ke situ tu tidak semudah itu kan. Sebab kat sini dia kata antara elemen penting untuk bawa tu ialah orang yang nak memandu ke arah itu dan digambarkan dalam nak kata analogi pun boleh lah kan, ataupun mental picture. Perjalanan jauh dari satu gurun yang luas, so kena orang yang lead tu orang yang boleh vision dia jauh, bijak nak tentukan hala tuju dan sebagainya berdasarkan bintang-bintang. So itu analogi yang agak menarik lah. Sekiranya pemandu dan penunjuk jalan telah ada, bermakna mereka telah hampir sampai ke tujuan. Okay, so kalau elemen ni dah ada, insyaAllah dah hampir dah tu kan. So masuk kepada subtopik yang pertama lah kalau ikutkan. Dan kalau kita tengok buku ni, biasanya awal bab tu dia tak ada subtopik ni kan. Dia paint the background dulu dan kemudian masuk kepada subtopiknya. Dan subtopik yang pertama kat sini ialah gravity da'i. Gravity da'i. Pemandu itu seelok-eloknya pandai menyanyi untuk menghiburkan mereka yang berjalan di belakangnya supaya mereka mudah mengikutinya dalam perjalanan itu. Itulah kalau kita ingat lagi mukadimah buku ni kan, kenapa dia kata dia guna approach yang tertentu dalam gaya bahasa yang tertentu. Kerana orang ni memang dia lebih terkesan dengan approach begitulah kan, berbanding just stating hard fact.
kan. So apa yang nak masuk ke sini? Maknanya kalau kita masih dalam gambaran kita tengah mengikut yang pemandu tu lah dalam perjalanan yang jauh dalam gurun Sahara tu mungkin kan. So bukan sekadar kita, sebab kita dah establish pemandu tu perlu orang yang tahu nak pergi mana dan sebagainya kan. Tapi hakikat manusiawinya pula ialah dia perlukan elemen macam ni pula kan. So dia perlu boleh juga pandai menyanyi dan menghiburkan kita dalam perjalanan ni supaya kita boleh still follow along kan. Sebab otherwise dia akan ceritakan selebih lanjut. Itulah yang dapat digambarkan oleh kiasan kami, kiasan yang tidak begitu tepat ini. Sesungguhnya sesiapa yang mengikuti pemandu yang disertai dengan hiburan, kadang-kadang terlalai atau tersadung kakinya lalu tersungkur di tengah jalan tanpa disedari, atau mengantuk lalu berhenti di tengah jalan. Macam mana dia nak cakap tu? So maksudnya nak kata apa that's macam gambaran reality lah kot. Dalam kalau kita kata the nature of the perjalanan yang jauh tu, kita sekarang mungkin lagi lah susah nak bincangkan kalau kita kata, walaupun sebenarnya tulisan ni ditulis masa zaman yang dekat dengan kita jugalah kan, bukanlah naik unta lagi. Tetapi analoginya begitulah. Tetapi puisi Muhammad Iqbal lebih tepat, lebih sempurna dan lebih indah. So dia kata itu analogi yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid bawa sendirilah kan, dan dia sendiri buat declaration taklah begitu tepat kalau nak di relate dengan realiti kita. So dia bawa kepada apa yang telah ditulis oleh mereka yang lain. Beliau telah menemui pada pengenalan seorang terhadap dirinya tarikan yang kuat memaksa orang lain mengikutnya. Apabila seorang Muslim yang merdeka dan bijak menguatkan kepribadiannya dan ia pula seorang da'i, maka dia akan dapat menarik sesiapa yang dikehendakinya untuk beredar di sekitar orbitnya. Iqbal telah berkata, bumi telah meningkatkan kekuatan gravitinya, lalu bulan pun beredar di sekitarnya tanpa henti. Okay. Oleh kerana bumi mempunyai daya graviti, ia dapat memaksa bulan agar terikat dan beredar di sekitarnya, sehingga bulan itu tidak pernah terfikir untuk lari dari bumi. Of course, again, bila kita belajar sains, dia tak adalah elemen mahu ke apa mana kan, nak lari tak lari, sebab dia diciptakan begitu. Tapi dianalogikan lagi untuk relate dengan kita kan. Macam mana bulan tu sentiasa berada di orbitnya mengelilingi bumi tanpa dia fikir nak pergi tempat lain kan, kerana ada graviti tu. Itu dia punya analoginya lah. Demikian jugalah manusia. Mereka akan pasti terkumpul di sekeliling dakwah apabila da'i meningkatkan kekuatannya. Manusia akan berlega di sekeliling dakwah dan merasai ikatan mereka dengan dakwah satu kemestian. Engkaulah wahai da'i yang menentukan keadaan ini. So ini satu reflection untuk kita kot, kan? Untuk diri saya sendiri, diri anda sendiri dan untuk kita semua. Walaupun kita dah bergerak daripada foundation yang insya-Allah solid, kefahaman kita tentang kalau bab-bab seterusnya ataupun apa yang kita dah cover sebelum ni, kenapa dakwah tu penting, Islam tu hakikat kebenaran dan sebagainya, and so on. Tetapi apa yang missing mungkin kadang-kadang yang menyebabkan orang masih tidak berlega di sekeliling kita ialah kualiti atau kekuatan kita sendiri yang menyebabkan tiada graviti tu kan. Dan kalau kita tengok orang-orang yang sentiasa ada orang di sekeliling mereka, rasanya tanpa dia sebut nama, kadang-kadang kita boleh tergambar kan. Dekat Malaysia ni pun ada orang daripada berbagai aliran pun yang mempunyai orang di sekeliling dia yang sentiasa akan berlega di sekeliling mereka. Dia pergi ceramah kat mana pun orang tu boleh sanggup nak follow ke situ kan, contohnya. So dia ada certain kekuatan diri dia yang menyebabkan orang gravitate, kalau bahasa orang putihnya, gravitate towards them lah. So bagi da'i yang meyakini dia mempunyai manhaj ataupun jalan yang benar, dia perlu juga ada benda ni. Otherwise rugilah kan, orang tak mengelilinginya. Semua parti yang sesat itu tidak mungkin berkembang andainya engkau memantapkan kekuatan kamu. Ketika itu tiada jalan lain bagi manusia kecuali menjadi tawanan kamu. Kekuatan hanya akan mantap bila berkumpulan. Hasil perkumpulan ialah satu barisan Islam soft. Okey, statement yang pertama yang dibuat kat sini ialah
dah lah kita ada kebenaran, tapi bila dilengkapkan dengan kekuatan yang menyebabkan ada gravity yang menyebabkan orang berkumpul tu, uh, yang kumpulan-kumpulan yang sesat tu, for sure memang dia tak akan ada orang ikut dia lagi lah kan. Sebab kebenaran hakikatnya berada di sini, dan gravity tu pun menarik ke sini kan. However, bila kita tengok hakikat sekarang ni, maksudnya something missing lah kat situ. Kenapa orang tergravitate kepada yang tidak berapa betul dan yang sesat tu berbanding yang benar. So itu satu muhasabah jugalah. So kat sini cumanya bila macam yang contoh yang nak bawa tadi tu ialah personal macam setiap orang kata apa, setiap karakter, setiap figure tu kadang-kadang dia ada gravity dia sendiri tetapi bila kita cakap dalam skala yang besar, dalam skala dunia ni, maka perlu ada soft yang meng-create gravity tu so itu naratif yang cuba dibawa di sinilah sefahaman siapa yang menyertai soft dia pasti menang kecuali Allah menghendaki sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya dengan berbaris-baris, dengan saffa. Seolah-olah mereka itu tembok bangunan yang sangat rapat. Ka'annahum bunyanun marsus. As-Saff ayat 4. Okay, kita familiar dengan ayat ni insyaAllah. Tukang-tukang sihir yang menentang Musa AS sebelum mereka beriman, memanggil-manggil sesama mereka. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Quran, dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ajmi'u kaidakum summa tu saffa. Perkuatkanlah perancanganmu semua, kemudian datanglah kamu berbaris-baris. Ini daripada surah Taha ayat 64. Dalam portion surah Taha tu ada rentetan cerita Nabi Musa yang pergi ke Fir'aun tu kan. Daripada izhab ila Fir'aun innahu tagha tu sampai kepada doa yang kita biasa baca, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri and onwards. Kat sini dia sampai kepada episod yang mana pertembungan itu berlaku. So disebut bahawa orang sihir itu pun bila dia nak menentang tu, sebab dia ramai kan ahli sihir tu, dan Musa dengan Harun kan, dia pun memahami hakikat bahawa nak menang tu perlu soft. Itu yang cuba dibawa dekat sini lah. Demikianlah perkumpulan yang tersusun rapi dibentuk oleh pihak jahiliah di setiap zaman. So hakikatnya itu hakikatnya kenapa kita tengok kebatilan tu hebat, salah satu aspeknya kerana mereka mengambil sunatullah itulah. Sunatullah bersaf, berjamaah itu memang membawa kepada kemenangan. Ia adalah pelajaran besar kepada sesiapa yang berduka cita melihat nasib umat Islam di seluruh dunia ini dengan hanya mengeluh-ngeluh. So that's ironic kan. Kebatilan memahami hakikat tu, bila dia nak menang tu, dia membentuk saf dia. Regardless of kalau orang yang pernah dengar macam biasanya buat dia petik bagaimana komunisme itu daripada just satu buku kepada diyakini oleh seorang yang membentuk barisan dia, soft dia, sehingga dia naik ke atas kan. Sama juga dengan kalau kita apa-apa saja struggle yang akhirnya berjaya kan. Kalau orang kata Martin Luther ke apa, kita kadang-kadang kenal figure itu seorang, tetapi bila kita tahu the tipping point kepada berubahnya masyarakat tu ialah bila dia dah berjaya lead satu mass di belakang dia yang agak, bila kita kata jadi satu soft yang memegang satu vision yang sama, rela berkorban untuk misi yang sama kan. So itu hakikat maksudnya even kalau kita kata orang nak kerja dunia pun bisnes-bisnes yang besar kan, kalau sekarang kita ada apa dia punya singkatan tu yang menggabungkan Google, Facebook, Amazon, apatah yang besar-besar tu kan. So tak mungkin mereka sampai ke level itu tanpa soft dia power kan. Maknanya kalau kita dalam bahasa mereka tak gunalah soft kan, mereka akan guna organisasi. Bahasa kita mungkin tanzim dan sebagainya, munazzamun kan. So dia punya organisasi tu kalau kita tengok kan, cukup power untuk menyebabkan mereka boleh naik ke atas kan. So dia jadi ironik, dia jadi interesting bila umat Islam yang yakin kebenaran di pihak kita, yang dah mengeluh kenapa orang jahiliah yang berada di atas, tapi kita still tak apply
elemen yang diorang pun faham dan diorang pun guna untuk naik ke atas. Kita mengeluh kita nak kita yang kembali naik, tapi still kita tak seriously apply. Kalau dalam bab-bab sebelum ni, word yang dia gunakan ialah amal jama'i tu kan. Kita still tak serius. Lagi ironik lagi pada Ana, bagi kalau yang mendengar ni yang ikut sistem tarbiyah yang memang didesign untuk melatih amal jama'i, kita sendiri pun tak serius dengan elemen itu di dalam tarbiyah. Itu lagi ironik lah kan. Maksudnya bila orang menganggap usrah ke daurah ke sebagainya hanya untuk cedok ilmu, tapi dia tak nampak sisi amal jama'i kat situ kan. Ketepatan masa, tak dapat datang minta izin, nak keluar awal minta izin, etc. etc. Itu latihan amal jama'i yang serius kan. Maksudnya kita dilatih untuk berada dalam soft dan disiplin dengan soft kan. Jadi tu satu benda yang sedih dan satu benda yang ironik in a way, yang mana orang yang dalam tarbiyah pun macam tu. Apatah lagi bila kita cakap orang yang verbally ataupun visually nampak serius nak Islam di luar sana, di luar sistem, tapi sekadar keluhan dan sebagainya. It is unfortunate yang kita kena ubah lah kan. So sesungguhnya jahiliah yang tersusun tidak dapat dikalahkan kecuali oleh Islam yang tersusun juga. So hakikatnya bila dan rasanya ada quote yang rasanya semua kita amat familiar kan tentang tersusun itu kan. Dan kalau kita pun dah claim, kita kata tengok dia orang tu tersusun kan, kenapa kita tidak juga memastikan kita juga tersusun dengan lebih hebat kan? Da'i Islam pada hari ini tidak mungkin akan menang, melainkan bila mereka menyatukan individu yang terbaik di kalangan mereka, kemudian datang merempuh dalam satu barisan yang tersusun rapi dan bersatu padu. So ni dua elemen yang nak tak nak tidak boleh lari lah kalau kita nak bincang apakah metodologi, apakah manhaj untuk membawa kembali misi ni sehingga menepani influence yang besar di dunia tu, sehingga ke ialah Ustaziatul Alam ke Rahmatan lil Alamin di hujung ni kan. Elemen yang tidak dapat kita boleh lari dan bincangkannya ialah bahan itu sendiri, bahan mentah atau bahan mentah ke elemen manusia itu sendiri lah, sebab memang manusia akan menggerakkan kerja ni, individu-individu tu, dan individu itu digabung jalin dalam satu soft, dalam satu amal jama'i yang rapi kan. So dua elemen ni tak dapat dielakkan daripada kita bincang lah kalau betul kita serius untuk kata nak macam mana nak bawa balik Islam ke zaman kegemilangannya kan. Para sahabat tu kualiti individu tu memang tak dapat dinafikan lagi, dan kualiti amal jama'i pun tak dapat dinafikan lagi kan. So itu dua elemen yang kalau kita hanya ambil salah satu, contohnya kita kuatkan individu tetapi amal jama'inya still hancur, susah nak dibayangkan ke mana juga. Kalau individu pun tak berkualiti, tapi konon-konon amal jami'i macam power pun tak jadi juga. So kalau dalam tarbiyah, sistem tarbiyah, yang siapa yang ikut sistem tarbiyah, dia sepatutnya nampak dua elemen tu. Kenapa ada isu amal fardi, kenapa ada isu memantapkan saqafah dan sebagainya. Kalau kita cakap 10 sifat ataupun 10 muasafat yang kita biasa, itu mengambil kira aspek individu tu kan. Aspek amal jama'i pun, kalau siapa yang berada dalam sistem tarbiyah, apatah lagi dia sepatutnya realise setiap wasilah tu menuju ke situ kan. Even hatta kalau nak ceritakan Ana dah ikut usrah lama lah kan, dan ikut banyak jenis grup usrah pun. Kalau ambil kira daripada zaman awal dulu pernah join usrah grup ni dan sebagainya. Dia kan interesting sebab orang biasanya kalau di Malaysia, orang mencedok idea usrah ni daripada sumber yang sama, daripada Hasan Al-Banna juga, walaupun di Malaysia ni grupnya berbeza-beza kan, dalam bentuk yang berbeza pun. Ada yang berbentuk, kalau kita kenal dari luarannya, NGO, ada yang berbentuk parti politik dan sebagainya. Tapi bila anda dah pernah join banyak-banyak ni, biasanya dia sebab dia cedok daripada source yang sama, dia punya naratif tu sama. Dia akan kata rukun usrah ni ta'aruf, tafahum, takaful. However, implementationnya yang biasanya susah kita nak nampak dia jadi begitu kan. Dan kalau kita perasan pun, kenapakah rukun usrah tu begitu kan? Kenapakah rukun usrah yang Al-Banna gagaskan ta'aruf, tafahum, takaful? Bukankah sepatutnya kalau based on apa yang kita buat setiap minggu tu,
kan rukun dia macam buka dengan Fatihah, tilawah sikit, buka buku tafsir, buka buku sirah, hadis ke. Kenapa betul bukan rukun? Sebab itu yang dia buat setiap minggu pun. So kat situ yang ramai orang kadang-kadang verbally dia akan quote je lah, ta'aruf, tafahum, takaful. Tetapi sebenarnya elemen itulah elemen amal jama'i kan. Itu core kepada amal jama'i. How can you make sure amal jama'i itu berlaku kalau ta'aruf, tafahum, takaful tu tidak settle kan. So dari awal maknanya nama usrah tu sendiri pun menggambarkan penyusunan individu-individu menjadi satu keluarga, menjadi satu katibah dan sebagainya. So itu semua isu amal jama'i. So itu naratif yang dibawa di sini lah. Maksudnya gravity da'i, sebab bila cakap da'i tu macam kita tekan pasal orang, tetapi bila dia cakap pasal movement ini, dia memerlukan soft itu. Kepada subtopik yang seterusnya, kibarkan panji kebaikan. Tetapi bagaimanakah tajammu umat Islam dapat berlaku tanpa ada seorang yang baik yang memulakannya? So tu next soalan lah. Kan dia macam rentetan naratif dia ada dah nampak dah. Orang nak tinggal jahiliah dia pun nak pergi berislam. Tapi kalau tak ada orang nak memimpin bawa jalan, tak boleh. Macam mana orang nak memimpin bawa jalan tu pula? Dan satu elemen yang penting ialah untuk orang gravitate kan? Dia ada gravity, tarikan dari gravity menyebabkan orang gravitate towards yang membawa tu kan. Dan dalam konteks yang besar tu dia bayangkan soft, menjadi soft yang satu elemen yang penting untuk create, membina orang kata apa, gravity tersebut Tapi macam mana benda tu nak start pun kalau tak ada orang start So perbincangan ni amat real bila mana bermulanya dakwah kembali kan. Of course kita sekarang ni mungkin perbincangan ni dia mau kepada kefahaman lah kot, sebab dah ada orang start dan cuma tinggal kita nak bersama atau tidak tetapi once upon a time, sebelum Al-Banna memulakan langkah, sebelum Maududi memulakan langkah, contohnya sebelum Mujadid sebelum tu pun dia perlu ada orang yang kick start maknanya, sebab dia macam semua orang mungkin dah complain kan, tapi tak ada orang nak take charge di depan perlu ada yang memulakannya. Kadang-kala dengan takbir yang menyedarkan, kadang-kala pula dengan nyalaan api yang menarik perhatian. So ni still analogi yang digunakan bagaimana nak start tu kan. So ada yang takbir kan, mungkin tu similar dengan bagaimana Rasul SAW pun memulakan naik ke Bukit Safa tu kan. Dia melaungkan suaranya kan. Ada pula dengan nyalaan api nak menarik perhatian. Ada kala pula dengan mengibarkan bendera kebaikan yang dapat dilihat oleh orang yang baik, lalu mereka berkumpul di sekelilingnya. So itu semua analogi, tapi dia analogi yang real lah, sebab dalam reality manusia, macam mana orang terkumpul tu, dia kena ada something lah. Bunyi horn ke, berteriak ke, kibar something ke kan. Apa yang kurang pada umat hari ini, umat Islam pada hari ini, apa yang kurang pada umat Islam hari ini ialah bendera dan panji ini. Bilangan mereka sudah ramai, pengetahuan mereka tinggi, image tinggi, tetapi perpecahan dan hampasnya mereka telah melemahkan mereka. Interesting juga terjemahan ni. Okay. So itu yang dinyatakan oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid dalam konteks what is the missing ingredient ataupun missing element. So tak ada orang yang datang mengibar. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita, betul ke benda tu? So itu satu muhasabah yang boleh berlaku juga kan. Kok sebenarnya bila kita sembang-sembang di kedai kopi dan sebagainya, orang dah adalah menyatakan frasa nak kepada something else dan sebagainya, tapi tak ada orang yang datang ke tengah-tengah masyarakat tu nak kibarkan panji tersebut kan. Abdul Wahab Azzam rahimahullah telah melawat sebahagian besar dunia Islam. Beliau telah menjelajah dunia Arab, Turki, India, Pakistan dan lain-lain untuk mengkaji realiti umat Islam dari dekat. Akhirnya beliau membuat kesimpulan bahawa umat Islam tidak kekurangan apa-apa kecuali perpaduan. Lalu beliau memanggil umat Islam yang baik-baik. Janganlah kalian merasa tertipu dengan kerosakan yang zahir dan kejahatan yang melata di sana-sini di antara umat Islam.
Janganlah kamu gentar mendengar berita sipulan itu dan sipulan ini adalah puak perosak dan merosakkan. Sesungguhnya, terdapat ramai lagi umat Islam yang baik, tetapi kamu anggap mereka orang jahat. Tetapi golongan jahat mengibarkan panji mereka, lalu orang yang jahat dan pengikut mereka berhimpun di bawah naungannya. Golongan yang baik lalu lari, tidak bersama-sama golongan jahat ini, dan suara mereka tidak kedengaran. Sekiranya panji kebaikan dikibarkan, tentu mereka yang baik-baik itu berkumpul di bawahnya. Golongan jahat tentu akan diam dan mereka tidak akan gelema lagi. Satu gambaran yang cuba digambarkan terhadap realiti umat Islam ni yang menarik sebenarnya kalau kita nak kata kenapa berlaku apa yang realiti sekarang tu ialah kerana di pihak yang jahat tu, kalau kita guna word dekat sini, dia actually kibar panji dia, dan orang yang nakkan benda tu akan berkumpul kat situ lah. Yang of course orang yang tak nak tu dia akan cuba mengelak kan, tak terkena dengan golongan tu. Tapi unfortunately tak ada pula golongan baik yang mengibarkan panjinya. Sekiranya itu berlaku, sebenarnya akan terkumpul orang yang nak kebaikan kan. So tajuk dia ialah itulah kan, kibarkan panji kebaikan tersebut. Dalam mana-mana bangsa mesti ada orang baik dan jahat. Mesti ada kejahatan dan kebaikan, dan mesti ada perosak dan muslih yang membaik kan. Jika dikibarkan panji kebaikan, nescaya orang yang baik dari mana-mana akan bernaung di bawahnya. Dengan kebaikan itu, kalahlah satu kebaikan di dalam jiwa yang kebaikannya mengatasi kejahatannya. Macam mana ayat ni? Akan lahirlah kebaikan yang terpendam di dalam jiwa yang belum ada kebaikan. Sesungguhnya setiap manusia, walau betapa besar pun kejahatannya, mesti masih terpendam di dalam jiwanya rasa cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Ayat dia berpusing-pusing sikit, tapi hopefully nampak lah kot maksudnya apa yang nak cuba dibawa as a whole. Hakikatlah tidak dapat dinafikan ada orang baik, ada orang jahat. Cumanya jika panji kebaikan tu dikibarkan, pasti orang yang ada bibit-bibit kebaikan tu akan cenderung kepada itu. Dan orang yang nampak jahat pun sebenarnya dalam diri dia ada bibit-bibit kebaikan juga. Ungkapan ini memang benar dan sangat betul. Itu komentar Muhammad Ahmad Al-Rashid. Ramai manusia yang baik-baik jadi bingung di sini. Bila mereka melihat kerosakan di negeri mereka, melihat lintang pukang neraca dan nilai, melihat orang jahat berkuasa, mereka mula menyangka perkara itu telah hancur dan tidak dapat dibaiki lagi. Yalah, negara kita dah tak dapat diselamatkan dan sebagainya. Memang macam inilah sampai bila-bila. Tu rasa orang kata apa, putus asa yang berlaku. Mereka rasa kufur telah berkuasa penuh, menyebabkan mereka terpaksa memilih sama ada diam membisu atau berhijrah ke negeri yang kurang kejahatannya dan menganggur di sana, quote unquote menganggur di sana. So itu tend to be the options yang tertimbul bila menghadapi benda ni kan. Maknanya rasa defeat, rasa no hope. Option kita sama ada kita tak apalah, kita buat hal sendiri lah, ataupun jom kita keluar pergi tempat lain lah kan. So that tend to happen. Adakah masih? Tu kita boleh bincangkan. So dia punya transition tu bawa kepada subtopik yang seterusnya lah, hijrah yang mafdul lah kan? yang kurang prioritinya, yang tidak afdal, yang benda lain yang sebenarnya lebih afdal daripada itu. Tapi ni nak cakap pasal hijrah, kalau kita dapat relate dengan apa yang sebelum ni, just before this, ialah orang yang berhijrah daripada tempat asal dia tu pergi tempat je lah, kita cari tempat lain yang lebih baik kan. Sebab kat sini ni dah tak boleh buat apa dah ni. So that's the kind of hijrah yang nak disebut di sini. Ketika memuncaknya kekuasaan golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan semangat perkauman benci Arab Sya'ubiyah di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasiq, segala urusan pentadbiran diserahkan kepada orang yang tidak sepatutnya. Ketika itu, seorang panglima Arab yang sayangkan Islam, Abu Dalaf Al-Qasim Al-Ijli, merasa sangat sedih. Beliau merupakan salah seorang baik yang hebat, sahih akidahnya dan nyata kemuliaannya.
Beliau menentang semangat anti bangsa Arab yang didokong oleh sebahagian pemimpin negara. Lalu dia berkata, kedudukan orang mulia di negeri yang hina mustahil untuk berhijrah sekalipun mungkin, di mana tiada siapa yang mengangkat pedang untuk menentang kezaliman dan tiada tempat bagi panglima yang gagah perkasa. Di negeri yang bangsat ini, kaum yang mulia menjadi hina hinggalah mereka dikuasai oleh golongan yang hina. Ni puisinya berkenaan dengan realiti ketika itu. Kemudian dia berpindah ke perkhemahan askarnya di kota Al-Karah yang terletak hari ini di antara di jalan raya antara Iraq dan Khurasan, tidak jauh dari Kermanshah. Mana tak pernah pergi semua tempat ni, so tak dapat bayang kat mana. Ini bukan Al-Karah yang terkenal di Baghdad itu. So ni dia nak clarify sebab mungkin ada tempat yang sama nama. Abu Dalaf adalah seorang lelaki yang merdeka, tapi dia bersendirian. Oleh itu tiada apa yang menghalangnya dari berhijrah meninggalkan Baghdad. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal pula, beliau benar-benar bebas dan da'i. Beliau enggan berhijrah, sebaliknya bertahan di Baghdad, mengangkat panji, bendera dakwah, bertahan sabat dan akhirnya dapat mengalahkan kumpulan bid'ah. So dia ambil contoh dua orang yang baik lah sebenarnya kat sini kan. Cumanya option yang dia ambil tu berbeza kan. Di mana seorang itu berhijrah ke tempat yang dirasakan lebih baik, manakala seorang lagi bertahan dan menentang kebatilan kat situ. Demikianlah keadaan da'i Islam yang merdeka di sepanjang zaman. Mereka sabar bertahan di negerinya, mengutip dari masyarakat tersebut pemuda atau pemudi yang baik yang masih terpelihara hati dan fizikal mereka dari kekotoran, penyakit dan noda jahiliyah. Da'i ini mentarbiah dan memantapkan mereka dengan rasa izzah Islam. Lalu mereka dimasukkan ke dalam saf. Okay. So ini elemen-elemen yang sepatutnya menjadi satu benda yang tidak asing lagi bagi kita lah. Mentajmid, membina, mentakwin, kemudiannya menyusun dalam saf. Kan? Itulah yang dibuat oleh da'i sepanjang zaman. Benar, dalam masyarakat yang tertindas yang telah lama tunduk kepada taghut, biasanya kita dapati jiwa manusia cenderung kepada kehinaan, kerehatan dan gemar kepada semua yang mudah. Adakah rasa terkena pada diri sendiri So maksudnya, even yang best lagi, even orang yang claim duduk dalam dakwah dan tarbiyah mungkin pun sentiasa pilih option yang macam tu, option yang agak rehat dan yang mudah. Janganlah buat susah-susahan. Tetapi di dalam jiwa manusia sebenarnya masih ada kecenderungan kepada ketinggian, mahukan kemuliaan dan rindukan kebesaran dan kehormatan. Sesungguhnya di dalamnya ada bara yang tertimbus di bawah abu. Apabila ada orang yang meniupnya, ia akan membara dan menyala, bangun, bekerja dan berusaha. Setiap kali dia menikmati kelazatan amal dan mendaki, bertambahlah cinta dan asyiknya kepada kerjanya. Harapnya antara kita ni dah start merasa benda ni lah, yang maknanya passion dan apa kata, keazaman dalam tu makin membara over time. Dan obviously macam disebut yang later part of the perenggan tu, bila merasai kelazatan amal tu, apatah lagi mendaki, maknanya kita actually observe something is happening kan, walaupun masih kecil, tetapi ada perubahan yang berlaku. Contohnya baru makin menjadi dan bersama dengan soft dan sebagainya. Itu antara elemen yang sebenarnya menambah kita rasa keasyikan kita kepada kerja tu kan. So itu satu benda yang sepatutnya kita juga harapnya usahakan untuk berlaku dan sebab dia secara manusiawinya kita tak dapat lari dalam konteks dia akan snowball maksudnya once hasil tu start nampak dan kita akan makin bersemangat InsyaAllah. So make sure ialah apa yang kita usahakan tu semuntis mungkin Justru itu, tindakan orang yang berhijrah adalah salah, kecuali hijrah yang untuk menjaga rahsia yang perlu dijaga, atau hijrahnya orang yang faham ataupun ahli faqih kepada orang yang memerlukan ilmunya, atau
hijrah orang yang takut terfitnah pada agamanya. So Muhammad Ahmad Rashid menyatakan bahawa sepatutnya tak berlakulah hijrah meninggalkan pertumbungan tu kecuali dalam situasi-situasi yang tersebut yang mana kat situ mungkin menjadi aula kepada mereka untuk berhijrah. Tetapi other than that, sepatutnya tidak berlaku meninggalkan tempat tu. Sikap berdiam diri pula adalah lebih silap. Itu lagi satu hal lah. Sebab interesting ni, kadang-kadang cara kita memandang ni agak interesting lah bila kita melihat orang lain kan. Orang tengok tu, dia keluar tu kan. Kita mengumpat orang yang berhijrah pergi tempat lain tu kan. Tapi kita yang stay kat situ sebenarnya duduk senyap pula kan. So dia kata kat sini lebih silap lah benda tu sepatutnya. Mereka yang melihat kezaliman di sepanjang jalan dan menemui pencerobohan di setiap tempat, tetapi tangan dan lidahnya tidak bergerak, padahal mereka mampu menggerakkannya, mereka itulah yang tidak makmur hatinya dengan Islam. Na'udzubillah. Sekiranya hati mereka makmur dengan Islam, nescaya mereka berubah menjadi mujahidin. Itu Said Qutb punya assertion. Oleh itu, orang yang beriman, yang berjiwa Islam adalah sentiasa bergerak dan menggerakkan. Mereka yang bersikap tunggu dan lihat dan berjanji hendak menggabungkan diri dalam dakwah setelah nampak bibit-bibit kejayaan Islam, maka dia adalah orang yang lemah. Harapnya kita tidak begitulah. Harapnya kita tak macam tak apa, tunggulah kau buat dulu. Kalau dah nampak macam okey, dah nampak macam ada hasil tu, aku join lah. So harapnya kita tidak sebegitu, insya-Allah. Wahai sahabatku, tidak merdeka mereka yang memberontak terhadap kezaliman. Tidak merdeka yang memberontak terhadap kezaliman. Sesungguhnya sebelum itu telah banyak kaum yang memberontak. Orang yang merdeka ialah orang yang bergerak menuju kepada kezaliman, lalu menundukkan kezaliman sedang manusia masih tidur. So mungkin ada word asalnya yang menyebabkan kadang-kadang kita ni komplain terhadap kezaliman ataupun kebobrokan yang berlaku, tapi kita actually tidak bergerak menuju dan menangani benda tu. So sepatutnya kita shift towards that, insyaAllah. Kepada subtopik yang seterusnya, dakwahlah yang menyucikan kita. Ulama dan fuqaha terdahulu lebih dapat membezakan pengertian ini daripada ulama dan fuqaha di zaman mutakhir. Mereka menyatakan bahawa kemuliaan dan kekuatan yang dinikmati oleh umat Islam di zaman salafus soleh itu adalah kerana mereka melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab itu mereka berkata, tugas itulah yang menjadi paksi terbesar di dalam agama. Untuk melaksanakan tugas itu, Allah SWT mengutuskan seluruh nabi dan rasul. Sekiranya tugas ini tiada, menganggurlah kenabian dan risalah Islam, musnahlah agama, kosonglah dunia dan hidayah, tersebarlah kesesatan, berkembang biaklah kejahilan, menjalarlah kerosakan. Yang koyak bertambah luas lubangnya, runtuhlah segala negeri dan binasalah seluruh hamba Allah di muka bumi. Mereka hanya akan menyedari kebinasaan mereka di hari pembalasan. Apa yang kita takuti telah terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana ilmu dan amal paksi itu telah hilang. Okey. Soalannya just tinggal kita yakin dengan aspek ini atau tidak. Kan aspek risalah itu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Sepatutnya obvious kalau kita tengok sunatullah yang telah berlaku. Maksudnya sebelum diturunkan Nabi, maksudnya gap di antara Nabi yang membawa satu risalah kepada Nabi yang seterusnya. Apa yang berlaku kepada masyarakat kat situ kita boleh nampak. Sehingga bila setiap Nabi datang balik, masyarakat dia memang dah kerosakan. Dan untuk menangani benda tu, Allah turunkan Nabi dan Rasul sepanjang zaman sejarah manusia ni lah. Itu satu hakikat sebenarnya yang agak obvious bagi orang Islam bila tengok apa yang kita baca dalam Quran dan sebagainya kan. However,
the same logic kita kadang-kadang tak apply dalam keadaan sekarang, sebab benda ni sama. Maksudnya bila manusia dah terpisah daripada hidayah dan orang yang membawa risalah tu, dia akan kembali ke situ lah, seperti mana sebelum Nabi tu sampai kan. Secara umumnya even kalau kita kata sebelum revival yang dibawa oleh figure-figure termasuk Al-Banna tu, masyarakatnya dah menjadi satu bentuk yang dah distant daripada hakikat Islam tu contohnya. So dia perlu kembali, maknanya yang besar tu ialah tugas tersebut, tugas yang disebutkan kat sini, yang sama dengan kenapa Rasul dan Nabi diutuskan. Dan disebutkan awal tadi ialah somehow elemen ni telah missing dari kefahaman umat Islam, even fuqaha. Itu yang disebut. Sebab itu mereka berkata, tugas itulah yang menjadi paksi terbesar dalam agama. Sekejap. Okay. Macam sama macam tadi. Okay. Untuk melaksanakan tugas itu, Allah SWT mengutus seluruh Nabi dan Rasul. Sekejap, ni dah baca tadi. Okey, Imam Al-Ghazali menjelaskan yang demikian kepada umat Islam di zamannya. Okey. So ini dipetik kata-kata Imam Al-Ghazali. Bagi orang yang melihat dan berfikir, dia akan mencari jalan bagaimana hendak menyelamatkan umat dari kebinasaan itu. Tiada jalan melainkan dia hanya akan menemui kaedah-kaedah angkatan pelopor. Lalu dia pun menawarkan ganjaran dan tercari-cari siapakah yang akan menjadi pelopor. Menyimpan untuknya kedudukan yang tertinggi dan darjat yang mulia, menghampiri Tuhannya yang Maha Pengasih. Dia mendongakkan pandangannya ke puncak dan memekik, wahai manusia, siapakah yang mahu mengisi kekosongan ini dan menampal retakan ini? Siapa yang sanggup memikul tugas dan pelaksanaannya, membaharui sunnah yang beredar ini, bangun memikul bebannya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghidupkannya? Dialah yang mengambil peranan paling utama di kalangan manusia dalam menghidupkan sunnah yang kian mati dan pupus di telan zaman. Maka dialah yang berjaya membolot segala kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, yang mengatasi segala darjat yang lain yang tiada setanding dengannya. Harapnya kita antara orang-orang yang menyahut seruan ini, insya-Allah. Mengenai hijrah yang telah kita sebutkan, kita telah didahului oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ibn Taymiyah telah berkata, Abu Hurairah telah berkata, berjaga satu malam di kubu pertahanan jihad lebih aku sukai dari berdiri, yakni bersembahyang pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajarul Aswad. Besar tu. Bumi yang paling mulia bagi seorang manusia ialah bumi yang paling dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ia berbeza mengikut situasi. Tidak ditentukan bumi mana yang lebih mulia yang dipejaki oleh manusia, tetapi yang lebih mulia bagi setiap manusia tertakluk kepada sifat takwa, taat, khusyuk, tunduk dan hadir hatinya di hadapan Allah. Okey, so Muhammad Ahmad Al-Rashid memetik Ibn Taymiyah yang memetik Abu Hurairah. Dan kata-kata Abu Hurairah ni, which is, macam mana kita nak relate tu? Maksudnya berdiri bersolat pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad. Sebab di sisi Hajar Aswad ni maknanya bersemayang di Masjidil Haram lah. Yang mana kita tahu bersolat di Masjidil Haram ni punya gandaannya cukup banyak berbanding di masjid yang lain di dunia ni. Dan malam Lailatul Qadar pula tu kan. So ini bukan calang-calang punya ganjaran yang menanti, tetapi disebut kat sini berjaga satu malam di kubu pertahanan jihad. Maksudnya ribat kan. Itu lebih baik, itu lebih disukai. Maksudnya macam mana nak faham tu kan? Adakah kita memahami Islam macam tu? So that's quite interesting. Bukan sebab kadang-kadang orang, bila orang yang nak self justify diri dia kan, dia gunakan dalil secara tidak benar, macam sebab itulah saya taklah kejap sangat malam tu qadar atau itu bukan maksudnya kat sini. Maksudnya kita sepatutnya memang kejar, tapi ada benda yang juga cara kita kejar sepatutnya jauh lebih hebat daripada itu sebab dia lebih besar kan. Itu maksudnya. Kalau dua-dua pun tak buat, itu dah cerita lain.
So adakah kita memahami begitu So ada hadis-hadis lain juga sebenarnya yang menggambarkan bahawa berbandingan dengan apa kata iktikaf di masjid Nabi pun ada bila kita keluar untuk memenuhi keperluan orang lain dan sebagainya. Maknanya dia menggambarkan Islam ni difahami sebegitu seperti mana yang anda sebut dalam mungkin bab yang sebelum ni ke. Sebab kalau namanya assertion ialah cara umat Islam kita sekarang faham yang menyebabkan baiklah sebenarnya. Maknanya orang terkejar untuk pergi umrah banyak kali dan sebenarnya sebab memang apa yang kita perolehi daripada beribadah di Masjidil Haram tu bukan calang-calang lah dari segi perasaannya dan insyaAllah juga dari segi ganjarannya. Cumanya soalannya ialah sekiranya kita faham macam tu, agaknya kita ni kalau kita hidup zaman sahabat kan, kita akan tinggalkan tak ever akan tinggalkan Mekah tu kan, sebab ganjaran besar kat situ kan. Sebab kita tengok sahabat-sahabat yang keluar pergi ke tanah-tanah yang macam-macam kan, China ke mana-mana, even ke arah ini kan, dan memang meninggal di sana kan. Maksudnya macam tak rugi ke tu rugi betul dah duduk kat Mekah tu, duduk je lah kat situ kan, pahala banyak kan. So kadang-kadang nak tempat gambar kita, kalau kita cara kita faham Islam, kita akan conclude begitu kan, macam kalau aku tak tinggalkan lah, buat apa nak keluar pergi jauh-jauh, tak dapat dah solat kat Masjid Haram ni kan. Tetapi sahabat dia memahami Islam beyond that kan, macam yang dia nyatakan kat sini. Sebab itu dia nampak itu lagi besar, menyebabkan hidayah akan sampai ke tanah-tanah yang tak dapat hidayah lagi tu. Itu far beyond apa yang terkumpul kat sini kan. So itu essence Islam yang for whatever reason assumption dia agak hilang lah, yang menyebabkan kita tak bersungguh sebenarnya untuk kerja-kerja ini. Abu Al-Darda telah menulis surat kepada Salman, "Jomlah kita ke tanah suci." Salman terus membalas suratnya, "Sesungguhnya bumi tidak dapat menyucikan seseorang. Tiada yang dapat menyucikan seorang hamba kecuali amalnya." Sebelum ini Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara Salman dan Abu Al-Darda, dan Salman lebih dalam kefahamannya berbanding Abu Al-Darda dalam beberapa perkara termasuk hal ini. Dia quote siapa ni? Sebab ni masih quote. Tapi ini dialog yang berlaku lah yang macam kita pun sebut kan ni tanah suci kan. Tapi maksudnya kadang-kadang orang mungkin silap faham kot. Dia menganggap just kerana dia pergi umrah balik tu dah suci, macam dosa-dosa kot, macam wallahualam. Ni bukan untuk menuduh sesiapa, tetapi kenapa menjadi culture kadang-kadang orang yang adalah certain criminal history ke kalau nak cakap kan, dia merasakan satu cara untuk menyucikannya ialah kita pergi tanah suci, buat umrah ke apa, balik tu alhamdulillah aku dah tak carry the same baggage sebelum ni kan. Lepas tu dia sambung balik kejahatan dia tu kan, na'udzubillah kan. So mindset tu kan seolahnya, sebab Islam tidak mengajar begitu sebenarnya kan. Islam mengajar tak your amal setiap hari itulah kan. Kalau masih tak berubah sebelum pergi dan selepas pergi masih begitu, apa bendanya sebenarnya. So yang menyucikan kita tu adalah amal kita sendiri, bukan just kerana kita pergi ke tanah suci, tempat itu menyebabkan kita jadi suci. Oleh itu, amallah yang sebenarnya menyucikan pelakunya. Semulia-mulia pekerjaan ialah tugas amar ma'ruf nahi munkar. Manakala semulia-mulia amar ma'ruf nahi munkar ialah yang dilaksanakan di negeri yang memerlukan kegiatan tersebut dan membuahkan hasil darinya. Janganlah kamu diperdaya oleh dirimu semata-mata dan rasa zuhud yang mendorong kamu untuk berhijrah dari tempat yang memberi manfaat kepada kamu. Dengarlah penjelasan Ibnu Al-Qayyim untuk kita. Okay, sebelum kita masuk kepada penjelasan Ibnu Al-Qayyim tu, itu interesting, maksudnya dah establish semulia-mulia pekerjaan tu, maknanya amal lah yang sepatutnya kita kejar, dan amal yang terbaik kalau kita tengok hadis-hadis macam man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah dan sebagainya, kita sepatutnya dah faham amal yang terbaik tu yang sepatutnya kita amat kejar ialah amal ma'ruf nahi munkar. Dan kemudian kat sini dia sebutkan lagi amal ma'ruf nahi munkar yang paling mulia pula ialah yang di tempat yang memang perlukan benda tu, dan kemudian hasilnya kita dapat trigger kepada hasilnya kan. So kalau kita kata tempat kita ni bermasalah, maka itulah tempat yang paling bagus untuk kita
orang kata apa, melakukan amal ma'ruf untuk membetulkan keadaan. So sebab ramai orang komplain kadang-kadang anda jumpa bila balik macam orang komplain masalah lah kan, kita kat sini bla bla bla. Kalau dengan perspektif ini, sepatutnya dia macam itulah sumber motivasi kita kan, sebab Allah takdirkan kita berada di tempat yang mana perlu dibaiki dan kitalah yang mengetahui dan menyedari benda tu. Jomlah kita buat kan. Okey, ini quote Agama itu bukanlah semata-mata meninggalkan perkara yang jelas haram, bahkan juga melaksanakan segala perintah yang disukai Allah. Sebahagian besar manusia yang beragama tidak mempedulikan hal itu, kecuali apa yang dibuat olehnya bersama masyarakat awam. Jihad, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat kepada Allah, Rasulnya dan hamba-hambanya, menolong Allah, Rasulnya dan agamanya dan kitabnya, merupakan kewajipan-kewajipan yang tidak terlintas di fikiran mereka, apatah lagi hendak dilaksanakan. So, for whatever reason, benda ni berlaku. Maknanya, dalam radar orang yang Alhamdulillah nampak soleh dah. Dan insyaAllah soleh lah. Bukan nampak tu maksudnya kita judge dalamannya. Maknanya insyaAllah dia soleh. Tapi for whatever reason, elemen-elemen ni missing. Manusia yang paling kurang agamanya dan yang paling dimurkai Allah ialah manusia yang meninggalkan kewajipan-kewajipan ini, sekalipun dia seorang yang zuhud dan meninggalkan dunia seluruhnya. Jarang sekali kamu melihat orang yang merah pada mukanya kerana Allah, marah kerana kehormatan Allah dicabul dan mengorbankan hartanya untuk menolong agamanya. Okay, ni quote Ibn Qayyim tadi kan, which is quite interesting lah bila kita ambil essentially apa yang dia sebut kat sini. Meninggalkan yang haram tu, of course, itu sebagai seorang Muslim itu wajib, itu tak dapat dinafikan lah. Mana mungkin kita kata aku dah jadi seorang Muslim, aku nak bersungguh-sungguh jadi hamba Allah, tapi kita masih membawa benda-benda yang Allah kata tak boleh, yang haram kan. Tinggalkan tu satu benda yang sepatutnya. Tetapi dia sebut tadi, agama ni bukan hanya itu, tetapi membuat semua kewajipan. Dan kadang-kadang kita rasa kita dah buatlah kewajipan kan, solat 5 waktu dan sebagainya. Tapi dalam naratif ni dan juga apa yang di-quote daripada Ibn Qayyim ni, amar ma'ruf nahi munkar itu part of kewajipan yang sepatutnya kita rasai. Dan dalam ayat ni dia kata macam meninggal kewajipan tu, Allah murka lah walaupun kita zuhud, walaupun kita tak ambil dunia, maksudnya kita memisahkan diri daripada dunia, kita zuhud lah kan, tetapi kita tak actually melaksanakan kewajipan untuk amar ma'ruf nahi munkar. So apatah lagi kalau kita ni dah lah tak zuhud kepada dunia kan, kahut semua dunia ni, tak berdakwah pula tu, itu na'udzubillah min zalik. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah ni, seluruh waktunya, ni di quote pasal Rasulullah, seluruh waktunya diwakafkan untuk berjihad dengan hatinya, lidahnya dan tangannya. Oleh itu, jadilah baginda manusia yang paling tinggi namanya di seluruh alam dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh ikutan dan tauladan yang terbaik bagi kita. Okay. So, apa yang kita cakap ni bukan kosong lah sebenarnya. Dia ending kat sini. Maksudnya, kalau tak percaya inilah yang paling baik, tengoklah apa yang hakikat manusia yang bukan hanya Allah kata terbaik, manusia pun boleh tengok dia yang terbaik. Itulah hakikatnya kan. Maknanya masa dia memang diwakafkan untuk berjihad, untuk dakwah tu dengan hati, lidah dan tangannya, insyaAllah. So itu contoh tauladan yang terbaik, dan itu insyaAllah sepatutnya menjadi paksi kita lah kan. Mana mungkin lepas ini kita teragak-agak, ataupun apatah lagi kalau sampai meninggalkan dan tidak bersungguh untuk berjihad dan untuk dakwah ni kan, tapi tidak teragak-agak untuk melangkah kan. So itu satu reflection untuk diri kita, insyaAllah. Dan tak silap ini ini adalah perenggan terakhir dalam bab yang ke-11, iaitu panji kebaikan. So kalau kita reflect balik dari awal tadi, perlunya walaupun manusia ni dah muak dengan apa yang ada sekarang kan, dengan jahiliah yang ada sekarang, dengan yang rakus dengan kuasa di atas dan apa semua tu,
dan mereka nak yang something yang better. Essentially mereka nak apa yang Islam bawa. However, untuk bawa ke situ tu perlu orang yang memimpin, kan? Dan orang yang nak memimpin ni pula perlu ada gravity ni supaya orang akan ke situ, kan? Dan disebut juga pasal panji, kan? Selagi mana orang yang nak memimpin, tak ada orang yang nak memimpin dengan mengibarkan panji ni, macam mana orang nak terkumpul dan mengikuti dia, kan? So harapnya kita lah yang menjadi gitu, kan? Dan kemudian lepas-lepas tu dibawa hujah-hujah yang sepatutnya kita tak teragak lagi lah untuk jadi orang yang mengibarkan panji kebaikan ni, insyaAllah. Kerana meninggalkan tu dah disebut tadi, tak perlu ana ulangi, kan? Satu benda yang tidak patut, apatah lagi kalau kita risau dia sampai ke tahap yang boleh mengundang kemurkaan Allah, na'udzubillah min zalik. So sepatutnya kita antara orang yang tidak tertangguh-tangguh lagi lah untuk menjadi orang yang mengibarkan panji kebaikan. Dan disebutkan tadi, kan, yang mengumpulkan manusia, membina mereka, menyusun mereka dalam saf, yang akan mengembangkan lagi graviti dakwah itu, insyaAllah. Dan insyaAllah next week kita akan masuk pula kepada bab yang ke-12, formula yang hanya difahami oleh rijal. So ini bab yang seterusnya. So apa formula yang nak disebutkan kat situ, insyaAllah kita akan kupas dalam bab yang seterusnya, insyaAllah dalam minggu hadapan lah, insyaAllah. Wallahu alam. So sekiranya ada apa-apa tambahan ataupun soalan, kalau ada, sebelum kita tamatkan di sini, tak silapnya Muntolak ni ada 17 bab kalau tak silap, dan so kita insyaAllah hanya tinggal berapa lagi, 5-6 minggu lagi insyaAllah untuk habiskan towards the end of the ini. Dan sebenarnya banyak yang telah kita cover yang sepatutnya telah diamalkan juga, insyaAllah. Dan kemudiannya dia makin menjurus lagi, kan, apa lagi yang sepatutnya difahami dalam kita dalam perjalanan ni, insyaAllah. Wallahu alam. Semoga ada manfaatnya, semoga memantapkan lagi kefahaman kita untuk terus bergerak dan berada di atas pentas yang sepatutnya. Semoga juga yang support dan orang kata apa, yang bersama-sama ni, insyaAllah Allah ganjari juga dengan, of course, macam yang sebut awal dulu, kalau bab-bab awal dulu, all of this will be not a meaningful thing kalau kita kemudian balik tu hanya mendengar dan tidak beramal, kan? So insyaAllah itu difahami, dan juga hopefully juga benda ni, resources ini juga boleh difahami oleh mereka-mereka yang mendengarnya kemudian. Dan insyaAllah sama-sama kita, Allah akan beri ganjaran untuk kita bersama yang menjayakan sesi-sesi ini, insyaAllah. Wallahu alam. So rasanya tak ada apa lagi, dan pun tak panjangkan lagi lah, insyaAllah. Jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah, dalam bab yang seterusnya. Of course kalau ada yang join esok, jumpa lagi esok lah, dalam topik yang lain tu, kan. Wallahu alam. So insyaAllah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi, insyaAllah. Semoga bermanfaat dan semoga menggerakkan amal, semoga memotivasikan kita untuk terus beramal kot. Dan insyaAllah semoga hari ni, kan, macam kita jangan bertangguh tu, semoga insyaAllah hari ni, the rest of the day, masih panjang lagi hari ni, kita masih di pagi hari, dipenuhi dengan benda-benda syarat dengan yang benda yang bermanfaat dan membekalkan kita dengan ganjaran-ganjaran yang menghala ke syurga, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.